Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat petang semua. Okey. So, Alhamdulillah. Okey, so petang ni kita bersiaran lagi di page Kartin Aziz. Okey, Kak Ina adalah Katina binti Aziz dan merupakan founder kepada Kartin Aziz. Okey. So, untuk hari ni, untuk hari ni apa topik yang Kak Ina nak kongsi dengan anda semua? Okey, hari ni Kak Ina nak berkongsikan mengenai macam mana kita nak hilangkan rasa malu bila kita nak memulakan bisnes. Macam mana nak hilangkan rasa malu bila kita nak memulakan bisnes, okey? So, apa yang kita katakan dengan malu tu? Apa yang nak malu bila kita nak memulakan bisnes, okey? Sekejap. Apa khabar semua? Selamat petang. Selamat beristirahat semua. Okay. So, yang mana free boleh masuk tengok Kak Ina punya live. Okay. Kita berkongsi topik yang hari ni adalah macam mana nak hilangkan rasa malu untuk memulakan bisnes. Okay. Okay. So, okay, malu ni lumrah, normal bagi seseorang ataupun sesiapa sahaja yang baru-baru nak memulakan satu-satu bisnes tu. Okay, dia adalah perkara normal. Okay, so kalau you rasa you nak baru nak buat bisnes, okay, baru nak berjinak-jinak nak buat bisnes, okay, tapi you ada perasaan malu tu, anda ada perasaan malu tu. Okay, so itu adalah normal. So you all jangan risau, okay? You all jangan risau, itu adalah normal sahaja. Jangan risau. Okay? Okay, yang dah masuk boleh komen tak Kak Ina punya suara, Kak Ina punya gambar jelas ataupun tidak. Supaya Kak Ina boleh tahu, okay? Apa yang Kak Ina nak sampaikan nanti ni, nak sampaikan sekarang ni, okey, anda boleh terima dengan baik, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syah. Okey, waalaikumsalam Syah. Terima kasih join Kak Ina punya live, okey. Yang dah join tu boleh bagi love ke, like ke, ataupun boleh share supaya lebih ramai lagi masuk dan boleh ramai lagi tahu apa yang Kak Ina nak kongsikan hari ni, okey. So, untuk hari ni yang kita katakan dengan malu untuk memulakan bisnes. Macam mana, kenapa kita nak malu untuk memulakan bisnes ni? Kenapa kita kata malu untuk memulakan bisnes? Untuk memulakan bisnes ni lumrah tau. Bagi macam newbie yang baru-baru yang nak mulakan bisnes tu adalah lumrah. Sekiranya dia ada perasaan malu tu. So, macam mana kita nak buat bila kita ada perasaan macam tu? Bila anda semua ada perasaan macam tu, macam mana anda nak kena buat? Macam mana anda nak kena buat untuk menghilangkan perasaan malu tu? Okey, untuk menghilangkan perasaan malu tu, okey, untuk menghilangkan perasaan malu tu, anda perlu benda apa yang kita perlu buat? Hai Anis, terima kasih tengok Kak Ina punya live. Hai yang baru masuk. Hai, terima kasih sangat-sangat. Selamat petang semua, okey. Kak Ina harap hari ni kita berkongsi ilmu, kita sama-sama belajar apa yang kita katakan dengan nak menghilangkan rasa malu untuk memulakan bisnes. Mungkin you all pun ada team ataupun ada customer yang baru nak berjinak-jinak nak buat bisnes kan, tapi rasa malu. So you all boleh ambil poin-poin ni untuk bagi kat dia orang. Ataupun you all boleh tag nama dia orang masuk kat sini supaya dia orang boleh belajar, dia orang boleh tahu apa yang patut buat sekiranya ada perasaan malu ni untuk memulakan bisnes. Okey? Okey. So kita kata kita kena apa? Kenapa untuk menghilangkan rasa malu ni? Untuk menghilangkan rasa malu ni kita kena buat apa? Kita kena bermula. Betul tak? Untuk menghilangkan rasa malu ni kita kena bermula. Anda kena bermula. Kena bermula tu macam mana? Kalau anda rasa
okey, anda memang ada perasaan malu tu. Tetapi kalau anda tak bermula, anda akan sampai bila-bila akan ada di tempat perasaan malu tu. Nak mulakan bisnes, rasa malu. Sebab apa? Sebab anda tak nak bermula. So, bila kita bermula, benda pertama kita kena buat, kita kena bermula dulu. Kena bermula, kena buat tindakan terus. Kena bermula. Okey? So, ini yang akan menjadikan kita bila kita dah mula buat, okey, dan kita dapat bisnes ataupun perniagaan ataupun apa sahaja yang kita buat tu, dan kita rasa kita suka benda tu. Tu kita kata kita kena bermula dulu. Kena bermula dulu. Kalau you all tak bermula, perasaan malu tu memang akan ada sampai bila-bila. Okey, benda pertama you all kena bermula. Okey, perasaan malu ni untuk bagi yang baru-baru ataupun yang newbie tu kan, yang nak memulakan bisnes tu, itu adalah perkara biasa. Perkara biasa. Just bermula je dulu. Bermula je dulu. So, kita kena cari apa? Apa yang kita perlu buat ni? Untuk memulakan bisnes, untuk hilangkan rasa malu tu, kita bermula. So, yang kedua, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat ni untuk memulakan bisnes ni? Okey. Yang kedua, kita kena cari ilmu. Cari ilmu. Okey. Sekiranya you all tengah mencari peluang perniagaan, peluang bisnes atau apa sahaja yang you all nak buat sekarang ni, so kena cari ilmu dan cari mentor ataupun leader yang boleh guide anda semua. Yang boleh guide kita. Maknanya bukannya untuk anda, untuk Kak Ina juga. Maknanya kita cari leader yang boleh guide kita untuk kita terus buat. Bila kita buat nanti perasaan malu kita tu akan hilang. So, bila kita tak bermula dan tak bertindak, okey, perasaan malu tu akan ada macam tu sahaja. Tapi bila kita bermula, kita bertindak, kita cari ilmu, cari mentor, follow orang-orang yang kita kata berjaya, okey, so perasaan malu tak akan hilang. Sebab apa? Sebab kita nak berjaya macam diorang, kita akan follow step-step yang diorang buat. Itu adalah benda yang kedua. Okey, cari ilmu, cari mentor, cari leader yang boleh guide kita untuk terus diorang bimbing kita supaya kita istiqamah. Sentiasa buat sesuatu tu secara berterusan. So bila kita ada leader yang betul, ada mentor yang betul, so dia akan sentiasa bagi semangat kita supaya kita istiqamah, supaya kita konsisten buat sesuatu benda tu. Tu benda yang penting lah. Okey. Dan untuk dapat ilmu ni, okey, dia tak akan datang macam tu sahaja. Bila kita ada mentor ke apa semua, kalau dia bagi, macam kita kata dia bagi kerja ke apa kan, just untuk buat aktiviti untuk kita sendiri, untuk latih kita, kita kena apa? Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat untuk hilangkan lagi rasa malu kita tu, untuk tambahkan lagi rasa confident kita tu. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? So, benda yang kita perlu buat adalah kita kena rajin research, kena rajin cari maklumat, kena rajin belajar, kena rajin buat macam tu kan orang kata, kena rajin cari bahan-bahan untuk kita tambahkan lagi ilmu kita. Di samping kita punya leader, kita punya kita punya mentor ataupun kita punya kalau ada stokis ataupun stokis anda semua, yang guide anda semua tu, okey. So, di samping tu kita sendiri juga kena cari ilmu, kena buat research sendiri. Cari YouTube yang macam menaikkan semangat. Kita boleh pupuk benda tu sebenarnya. Kita boleh pupuk benda tu. Bila kita pupuk lama-lama, kita akan terbiasa. Yang masalah sekarang ni, kita tak bermula dan kita tak buat apa-apa. Tu bila kita nak mula sesuatu benda tu, kita rasa macam rasa takut, rasa tak yakin, rasa rendah diri, rasa tak mampu lakukan. Sebab apa? Sebab kita tak ada keyakinan diri. Kita tak bermula, kita tak follow orang yang betul. Okay. So, kalau kita nak hilangkan rasa malu, kita kena bermula. Lepas tu, kita kena buat apa? Dengan bermula tu, kita kena cari ilmu, kena cari mentor yang betul, kena cari leader. Yang boleh guide kita, yang boleh bagi kita apa solusi yang kita perlu ambil untuk grow lagi dalam benda yang kita nak buat, dalam bisnes yang kita nak buat tu.
So bila kita sentiasa fokus kepada benda betul yang kita buat, kita akan hilang rasa malu tu. Just kita fokus kepada benda yang kita nak buat, nak bantu keluarga kita. Dia akan pergi ke arah big why kita pula. Big why kita untuk macam mana? Untuk contoh kalau kita nak bantu keluarga kita. Nak bantu suami kita, nak ada income sendiri, nak ada pendapatan sendiri. So benda tu akan datang sendiri. Mana akan hilang rasa malu kita tu bila kita dah betul-betul buat, dah fokus kat situ. So bila kita ada leader untuk guide kita, kita sendiri pun kena ada keinginan, kena ada macam tu orang panggil, kena ada usaha lah. Usaha untuk buat research, cari dekat YouTube, kita cari macam motivasi yang boleh naikkan semangat kita. Supaya apa? Supaya kita tak ada masa untuk down. Bila kita sentiasa dalam circle yang positif, dengan kita tengok video-video, sentiasa tengok masuk kelas-kelas yang boleh naikkan semangat kita, kan. So energi tu secara automatik akan naik ke kita, akan melekat pada kita. Bila kita sentiasa tengok kata-kata semangat, berjuang, buat sampai jadi wanita hebat bangkit berniaga, jadi wanita hebat pembangkit untuk keluarga, jadi penyelamat keluarga, jadi semangat yang kental, jadi pembantu untuk naikkan semangat suami lagi, untuk terus perjuangkan, walaupun sekarang ni kita dalam keadaan PKP apa semua, kan. So kita kata benda ni kita tak jadikan alasan kita. So benda tu bagus sebenarnya. Okey, kita perlu cari sumber-sumber yang boleh naikkan kita punya semangat kita. Itu adalah yang paling penting lah. Cari motivasi, sentiasa tengok. Biasa kalau kita rasa kebanyakan kalau kita tengok, okey, kita biasa tengok macam motivasi Datuk Azizan Osman, motivasi daripada Najib As-Sadok, motivasi daripada Fadil Ghazali, mana ramai Aidil daripada mana ramai kat sini. You all boleh follow sahaja. Kalau you all rasa down, you kena cari benda-benda macam ni untuk naikkan semangat kita balik. Jangan down lama-lama. Bila kita down lama-lama, kita akan jadi lemau, jadi tak ada semangat, kita tak nak buat, tak nak teruskan. Tapi dia kalau kita kalau kita buat tindakan, okey, kita cari benda-benda yang boleh naikkan semangat kita ni, secara automatik kita akan lebih berkeyakinan dan lebih semangat untuk terus perjuangan kita. Kalau you rasa you nak betul-betul naikkan semangat tu cari benda-benda yang macam ni yang boleh naikkan semangat kita juga, naikkan semangat anda juga, okey. Dan lagi satu, kita kena takkanlah buat hari ni, okey, you all buat hari ni. So takkan you buat hari ni, besok you all dah memang nak semangat tu macam tu je. So dia ada masa semangat kita ni akan down. Tetapi kita jangan sampai semangat kita down. Kita terus buat apa? Buat lagi. Secara kena konsisten. Secara berterusan buat lagi. Mana kalau kita rasa macam kita down, cari motivasi yang boleh. Cari orang, cari leader kita yang boleh guide kita. Mungkin dia boleh bagi pandangan kat kita supaya buat benda yang betul sepatutnya kita buat. Okey? So kita kena cari leader yang boleh guide kita supaya kita lebih maju dan sukses macam dia juga. Okey? Kita kena percaya diri tau. Kena percaya diri. Orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? So kita kena ingat kat situ. Dia pun, orang yang berjaya dia pun bermula daripada bawah juga. Macam kita juga. So tak adalah kita kata dia start tu terus duduk di atas. Tak ada macam tu. So dia pun bermula daripada bawah juga, macam kita juga nak bermula. So kena ingat tu. So bila kita nak bila kita nak maju, kita kena buat benda tu berterusan, sentiasa konsisten, yakin pada kemampuan diri. Pentingnya kita jangan stres ataupun jangan down tu lama-lama. Kita terus bangkit. Okay, itu benda penting lah yang kita perlu lakukan. Lepas tu buat tindakan. Tindakan tu macam mana kita bertindak? Kita bertindak untuk terus melangkah ke arah mana? Ke arah kalau kita rasa kita nak buat bisnes ni. Okey, contoh kalau you rasa nak buat live, aku nak buat live. Macam Kak Ina sendiri pun memang rasa malu. Perasaan malu untuk permulaan kita nak memulakan sesuatu benda tu memang ada perasaan malu tu. Tapi just kita buat sahaja.
Okey, contoh macam buat live ni. Okey, kalau you all rasa you all nak bermula dengan live, okey, nak naikkan sale dengan live, okey, nak belajar sesuatu benda tu menggunakan live, nak bagi info ke apa semua menggunakan live, okey, kalau you all rasa malu, just buat saja. Bayangkan dekat depan ni, dekat depan anda semua, yang anda seorang sahaja. Yang kita seorang saja yang ada. Bila kita fokus pada, oh aku seorang je nampak, tak apa. Kita jangan peduli pada mata yang tengok. Tak kisahlah ada mata ke tak ada mata, kita just buat je. Tu kita kata konsisten dan berterusan. Maknanya kita buat sahaja. Jangan fikir, jangan kata kita tak ada, aku tak mampu lakukan. Bila kita dah semat dalam tu, macam tu kat dalam hati kita, nanti kita tak ada keyakinan diri nak buat. Yang paling bagus kita kena buat sahaja. Okey, kena buat sahaja dan kita jangan charge diri kita sendirilah, jangan jatuhkan diri kita sendiri, jangan jatuhkan kita punya semangat kita. Sebab bila kita berfikir yang kita tak mampu lakukan, secara automatik benda tu akan jadi melemahkan semangat kita. So pemikiran kita ni penentu usaha kita. Kita fikir benda yang bagus, insya-Allah usaha kita pun akan jadi bagus. Kita akan benda yang betul. Bila kita fikir kita tak mampu lakukan, so kita tak akan pergi ke mana-mana. Kita akan start di satu ketika tu, kita akan buat apa-apa. Kita just tengok je orang berjaya, tetapi kita tak boleh nak buat tindakan. Sebab apa? Sebab kita dah set dekat minda kita yang kita tak mampu nak lakukan. So sekarang kita kena ubah mindset kita. Ni, okey, kena fikir benda yang kita mampu lakukan. Okey, aku boleh berjaya, dia orang boleh buat, aku pun boleh buat. Macam tu. So kalau kita nak hilangkan rasa malu ni, kita kena bermula. Okey? So Kak Ina ulang sekali lagi. Okey? Untuk menghilangkan rasa malu memulakan bisnes ni, okey, you all boleh share dulu yang dah masuk. Boleh share supaya apa? Supaya mungkin ramai lagi nak tengok tapi tak tahu Kak Ina buat live ni. Sebab Kak Ina pun tak ada bagi notification apa-apa dekat diorang. Okey, mungkin yang naik dekat you all punya FB pun mungkin lambat, okey. So you all boleh share, boleh share ke grup-grup, boleh tag kawan-kawan supaya tengok sama Kak Ina punya live ni. Okey. So yang pertama sekali yang kita cakap tadi, okey, buat tindakan. Buat tindakan. Itu benda yang bagus yang kita perlu buatlah untuk menghilangkan rasa malu untuk memulakan bisnes. Okey, mulakan tindakan. Okey, dan kita perlu ingat yang perasaan malu tu memang akan ada untuk setiap orang yang baru-baru nak memulakan bisnes. Kalau you all rasa you all tu dah lama buat bisnes tetapi tak buat tindakan lagi, apa kata you all buat tindakan sekarang? Buat tindakan hari ni. Sebab apa? Sebab tindakan itu yang menyebabkan kita lebih grow lagi dalam bisnes kita yang kita buat. Kalau kita rasa tengok orang buat live, kita tak boleh nak buat live. Kita buat, kita cabar diri kita yang kita boleh buat. Maknanya kalau tak boleh buat live, kita buat video. Konten-konten yang banyak yang kita boleh ambil, yang boleh bagi, nak tarik orang untuk tengok kita. Okay. So kalau you all rasa you all nak lebih apa orang kata? Lebih grow dalam bisnes, okay, you all kena buat benda tu berterusan. Kena cari ilmu, kena cari mentor, kena cari leader yang boleh guide kita, boleh bimbing kita untuk terus istiqamah dan terus konsisten buat apa yang kita nak buat tu. Dalam benda yang kita nak ceburi tu. Okay, kena cari ilmu tu perlu untuk kita. Maknanya kita kena sentiasa buat research ataupun kena sentiasa cari bahan rujukan, cari video-video, cari apa tu? Cari je yang boleh, apa kita kata? Motivasi. Kita kena tengok benda-benda macam tu. Benda yang bagus-bagus. So, jangan kita fokus kepada benda yang tak bagus. Sebabnya benda yang bagus ni banyak lagi yang boleh kita follow. Yang boleh kita ambil. Untuk jadikan penguat semangat kita. Kalau kita rasa, aku tak boleh lah suami, aku tak boleh lah memang nak bantu keluarga. Tapi, sampai bila aku nak duduk macam ni? Sebab kalau kita tak buat tindakan, hanya kita sahaja yang boleh bantu kita sendiri. Orang lain tak akan boleh bantu kita kecuali diri kita sendirilah. Okay. So kat sini. Okay. Bila kita dah cari ilmu, dah buat research, okay, buat benda tu secara berterusan. Lepas tu kita perlu naikkan semangat kita sendiri yang kita mampu lakukan. Kita yakin pada kemampuan diri. Yakin yang kita mampu lakukan. Yakin kepada yang kita mampu lakukan. Okay.
Kejap ya. You all boleh masuk-masuk dulu, boleh share-share dulu. Okey, boleh share-share dulu. Lepas tu, lepas buat tindakan tu, kita perlulah apa? Kita perlu share pada orang lain pula. Supaya apa? Supaya apa yang kita belajar, apa yang kita buat tu, okey, kita boleh berkongsi. Boleh berkongsi. Contohnya, katakanlah kita daripada dulu kita bermula ni, kita pun ada rasa malu. Ada rasa tak ada yang orang nak guide kita. Kita ada ilmu. Okey. So, kita ambil juga apa tu langkah yang sama, okey, macam Kak Ina hari ni, kita berkongsi. Dengan berkongsi dengan orang kat luar sana supaya apa? Supaya diorang pun boleh tahu apa yang kita buat untuk menghilangkan rasa malu tu, untuk lebih maju dalam bisnes ataupun untuk pergi jauh dalam bisnes yang kita buat. Kita nak benda tu sentiasa berterusan. So, bila kita berkongsi ilmu, berkongsi manfaat, berkongsi cara-cara macam mana kita nak hilangkan rasa malu, macam mana kita nak grow dalam bisnes. So, benda ni kita dikira macam pahala yang berterusan lah bila orang guna kita punya tips-tips yang kita bagi tu. Okay, so untuk petang ni itu sahaja Kak Ina nak berkongsi. Okay, so nanti kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih yang join Kak Ina punya live. Okay, terima kasih join Kak Ina punya live. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada Kak Ina sendiri. So Kak Ina mohon maaf. Okay, so dengan itu Kak Ina ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi di next time. Nanti kita kongsi lagi. Kak Ina kongsi lagi dengan anda apa lagi yang kita tahu dan kita belajar, ataupun yang kita kongsi banyak ilmu. So you all just boleh follow saja page Kartina Aziz ni. Okay. So Assalamualaikum. Bye. Sebelum tu Kak Ina lupa. Kak Ina doakan semua yang tengok Kak Ina punya live ni. Okay. Sentiasa dimurahkan rezeki. Sentiasa dipermudahkan urusan. Dijauhi daripada wabak-wabak sekarang ni. Okay. Berbahagia dunia dan akhirat. Okay. Okay. Assalamualaikum. Bye.